Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syahrul dari kumpulan Titans. Bagi subjek pengurusan emosi, pensyarah Dr. Nur Atikah Tan binti Abdullah, kami akan menyampaikan pembentangan yang bertajuk Inflation Wave, Emotional Contagion and Financial Wellbeing in Post-Pandemic World. Sebelum kami menyampaikan pembentangan hari ini, kami telah sediakan terlebih dahulu satu klip video pendek sebagai gambaran yang lebih jelas untuk anda meneroka dan memahami tajuk pilihan kami. Jadi, roll intro. Inflasi, apakah yang dimaksudkan dengan inflasi? Inflasi adalah kenaikan secara umum pada harga barang. Apabila inflasi berlaku, barangan yang dapat dibeli oleh setiap ringgit akan berkurangan berbanding sebelum berlakunya inflasi. Bagaimana inflasi diukur? Mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia, inflasi diukur melalui indeks harga pengguna, indeks keseluruhan harga dan juga indeks harga pengeluar. Apakah kesan inflasi kepada pengguna? Inflasi akan memberi impak kepada pengguna kerana kuasa beli pengguna akan berkurangan. Indeks inflasi negara pada bulan Mei 2022 telah meningkat pada kadar 2.8%, peningkatan 126.6 berbanding pada bulan yang sama pada tahun 2021. Kadar ini adalah yang tertinggi berbanding tahun 2011. Baiklah, sebentar tadi anda telah lihat satu klip video pendek yang telah kami sediakan sebagai satu pengenalan visual untuk memahami topik pilihan kami iaitu mengenai isu semasa iaitu inflasi dan kesannya terhadap psikologi manusia terutamanya dari segi aspek emosi. Seperti mana kita telah ketahui, negara kita telah melalui memori hitam dalam mengharungi gelombang COVID-19 di mana terdapat pelbagai perubahan sosial drastik yang berlaku seperti PKP, isolasi dan penurunan transaksi ekonomi yang menyebabkan isu inflasi timbul dalam era pasca pandemik COVID-19. Menurut definisi ekonomi, inflasi adalah satu keadaan iaitu kenaikan harga secara mendadak berbanding permintaan pengguna, terutamanya bagi barangan keperluan harian, dan ia juga dikenali sebagai demand pull inflation hypothesis. Kesan daripada fenomena inflasi ini terdapat jurang yang luas dalam defisit ekonomi negara seperti yang dilaporkan oleh Bank Negara Malaysia dan juga keluaran dalam negara kasar KDNK, iaitu apabila negara kita sedang bertarung dengan wabak COVID-19, dapatan negara telah menguncup sebanyak 0.5% hingga 0.7% dari tahun 2020 hingga suku akhir tahun 2021. Pada keadaan semasa iaitu pasca pandemik, kerajaan Malaysia sedang giat memberikan pelajaran tambahan seperti skim bantuan prihatin dan bantuan kesihatan. Namun, ia bersifat resiprokal kerana pembelajaran tersebut akan memberi kesan kepada nilai fiskal negara dan ia akan mencerminkan tahap keupayaan apungan ekonomi ataupun economic flotation di mana rakyat kita sedang bergelut untuk meneruskan kehidupan dalam era inflasi ini. Selain itu, inflasi telah menyebabkan perubahan dan gangguan secara drastik terhadap fabrik sosioekonomi masyarakat kita, di mana fenomena inflasi ini telah menyebabkan perubahan dan mengurangkan kuasa membeli bagi setiap individu. Perubahan fabrik sosioekonomi negara kita dapat dilihat daripada perspektif pandangan secara kolektif masyarakat terhadap keperluan asas yang perlu diselaraskan semula seperti keperluan berbanding kehendak atau lebih dikenali wants versus needs. Maka, akibat daripada gelombang inflasi ini, pelbagai masalah psikologi seperti penularan emosi ataupun emotional contagion yang merujuk kepada keadaan individu yang mengalami masalah emosi negatif secara kolektif terhadap isu inflasi mampu mengancam kesejahteraan emosi mereka. Selain itu, penularan emosi negatif ini juga dapat dikaitkan dengan tahap kesejahteraan kewangan ataupun financial well-being yang menjadi kayu aras atau penentu kepada kesejahteraan kehidupan seseorang.
Baiklah, seterusnya kita akan melihat kajian lepas di mana kita akan melihat kesan inflasi terhadap negara kita dan juga Amerika Syarikat iaitu sebagai World Reserve Currency dalam mengetahui sejauh manakah kemampuan inflasi itu mengancam emosi seseorang. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hanif. Saya ingin menerangkan mengenai kajian lepas iaitu perbezaan kesan inflasi di Malaysia dan Amerika Syarikat di dalam era pandemik COVID-19. Kesan inflasi di Amerika Syarikat berlaku iaitu satu, perkembangan dalam permintaan agregat di mana bekalan mentah daripada dasar fiskal dan kewangan terkesan terhadap ekonomi dengan peningkatan permintaan agregat secara mendadak dalam sektor pasaran. Kedua, penurunan dalam kapasiti bekalan dari segi buruh iaitu meningkatkan kadar pengangguran dan penurunan terhadap kadar tenaga buruh memberi kesan dalam pendapatan isi rumah. Hampir semua perkhidmatan penjagaan kesihatan seperti hospital, pakar perubatan dan rumah jagaan dalam perbelanjaan yang meningkat dan pertumbuhan yang perlahan dalam insurans kesihatan dan kos rawatan sendiri yang terhad. Inflasi di Malaysia adalah satu, kenaikan harga minyak mentah, logam dan komoditi melonjak tinggi di pasaran global akan terus memberi tekanan kepada kadar inflasi. Kedua, dari semasa ke semasa inflasi meningkatkan kos sara hidup dan mengurangkan kuasa pembeli pengguna. Dan yang ketiga, dengan kadar inflasi meningkat, simpanan persaraan akan berkurangan. Akibat kemerosotan nilai wang diperlukan untuk membiayai kualiti hidup sama selepas persaraan akan turut meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli bin Mahmud akan membincangkan mengenai data dan juga statistik kadar inflasi negara pada tahun 2020 dan juga 2022. Kami memilih tahun ini adalah di mana 2020 sebelum COVID-19 melanda dan juga 2022 adalah pasca COVID-19 melanda negara dan juga dunia. Mengikut Jabatan Perangkaan Negara, kadar inflasi negara pada tahun 2020 adalah 117.9, manakala kadar inflasi pada tahun 2022 adalah 126.6. Peningkatan kadar inflasi ini telah mengurangkan kuasa pembeli dan juga telah meningkatkan emosi rakyat negara kita kerana kuasa pembelian pengguna semakin menurun. Kadar inflasi ini telah mempengaruhi kuasa pembeli dan pembelian pengguna iaitu yang paling terjejas adalah dari segi sektor makanan dan juga minuman yang tidak beralkohol yang telah mengalami peningkatan sebanyak 5.2%. Ia diikuti oleh pengangkutan 3.9%, manakala restoran dan juga hotel sebanyak 3.7% dan diikuti pula oleh peralatan rumah iaitu 2.9%. Peningkatan inflasi ini telah mengganggu emosi rakyat negara kita kerana rakyat negara kita telah berlaku pengurangan kuasa untuk membeli. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Bagi menurut ke topik ini secara ilmiah, kami telah mengaplikasikan model kajian oleh Dr. Nurul Shahnah Mahzan, pensyarah di Jabatan Ekonomi dan Kewangan Universiti Melaya. Model kajian tersebut telah diterkai oleh beliau melalui dimensi kesejahteraan kewangan oleh faktor keterisan kewangan individu, masyarakat dan negara dalam memahami konsep penting iaitu kehidupan berkualiti bersama kesejahteraan kewangan. Model ini melibatkan 3 elemen kesejahteraan kewangan iaitu nombor 1, financial literacy, celik kewangan. Nombor 2, financial behavior, tingkah laku kewangan. Dan nombor 3, financial stress, stres kewangan. Di samping itu, model kesejahteraan kewangan ini digunakan sebagai kerangka asas dalam mengukur tahap kesejahteraan kewangan seseorang dalam meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Jadi, seterusnya kita akan melihat faktor dalam menentukan kesejahteraan kewangan terhadap penularan emosi yang akan dibentangkan seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Hamid bin Ismail. Saya akan membentangkan satu tajuk iaitu faktor penularan emosi kesejahteraan kewangan. Pertama adalah financial literacy, iaitu keupayaan seseorang individu membuat keputusan berkaitan dengan asas kewangan seperti keputusan untuk berbelanja dan simpanan. Contoh, individu bijak menyimpan 1/4 daripada gajinya untuk simpanan tetap dan selebihnya untuk perbelanjaan serta komitmen. Kedua adalah financial behavior ataupun kelakuan kewangan, merupakan tingkah laku manusia yang berkaitan dengan pengurusan wang seperti tunai, kredit dan menyimpan. Contohnya, individu menguruskan wang dengan lemah akan memberikan impak negatif terhadap kesejahteraan kewangan. Manakala sebaliknya, individu itu menguruskan wang dengan baik, ia dapat meningkatkan kepuasan kewangan. Ketiga adalah financial stress, iaitu stres kewangan. Stres kewangan merupakan satu bentuk tekanan kewangan yang memberi kesan terhadap individu atau keluarga sehingga membolehkan dan menyebabkan penurunan tahap kepuasan kewangan. Contohnya, seseorang individu itu tidak dapat menguruskan kewangan dengan bijak dan tidak teratur sehingga kan boleh memberikan tekanan kepada dirinya sendiri serta keluarganya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya adalah bahagian strategi penyelesaian bebanan kewangan dan penularan emosi. Yang pertama, kita perlu dapatkan nasihat pengurusan kewangan. Penasihat yang boleh membimbing dalam menetapkan sasaran kewangan, kemusykilan dalam kewangan dan berkongsi ilmu. Seterusnya yang kedua adalah mengelakkan amalan berhutang. Untuk mengelakkan amalan berhutang, kita perlu menganalisis kewangan untuk mengelakkan sebarang pinjaman atau hutang yang boleh membebankan kita. Inisiatif elak berhutang mesti dilupuskan untuk mencapai matlamat kewangan. Dan seterusnya, strategi penyelesaian yang ketiga adalah berbelanja secara berhemah dan perlu berpada. Membeli mengikut keperluan, bukannya membeli mengikut nafsu dan keinginan. Membeli secara berlebihan pasti akan berlaku pembaziran. Dan yang terakhir adalah amalan menyimpan wang. Kita perlu membuat perancangan dengan lebih teliti terlebih dahulu sebelum kita berbelanja. Wang yang disimpan dapat digunakan untuk keperluan pada masa hadapan atau semasa kecemasan, seperti sediakan payung sebelum hujan. Kesimpulannya, inflasi mampu mengubah sudut pandangan masyarakat terhadap kesejahteraan kehidupan dan mendorong penularan emosi negatif ataupun negative emotional contagion. Sebaliknya, dengan memahami konsep tingkah laku ekonomi ataupun behavioral economy, ia bukan sekadar matematik, mampu membantu individu untuk membaca dan meramal corak kewangan semasa untuk kelangsungan diri mereka sendiri. Oleh demikian, kita harus menerima kepahitan realiti iaitu inflasi tetap akan berlaku. Namun, ia boleh diatasi oleh segenap individu apabila mereka mampu mengawal fikiran dan emosi mereka serta mengimplan tindakan strategi kewangan yang kukuh buat jangka masa yang panjang. Baiklah, sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga hasil perkongsian kami ini dapat memberi manfaat dan input baharu mengenai isu semasa, inflasi dan pengurusan emosi. Sekian, terima kasih dan stay safe.